Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggakan surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 2 dan ayat seterusnya surah Al-Mumtahanah. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka surah Al-Mumtahanah, tengok bermula daripada ayat yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Yang bermaksud, jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ayat sebelum ni, iaitulah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala daripada menjadikan musuh-musuh Allah daripada kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebagai sahabat yang berkasih sayang kepada mereka. Kemudian pada ayat 2 ni, Allah Ta'ala menjelaskan beberapa alasan kenapa tidak boleh berkasih sayang, berkawan dengan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir yang mana mereka ini merupakan musuh-musuh Allah Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, iyathqafukum yakunu lakum a'da. Jika mereka dapat menguasai kamu, maksudnya kalau orang-orang kafir itu berjaya menguasai kita, maka yakunu lakum a'da'a, maka nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan. Jadi kalau orang Islam ni dia berkawan rapat dengan orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah Ta'ala dan dia loyal kepada mereka, sampai suatu saat apabila orang-orang kafir ni menguasai orang Islam, maka yuzhiru ma fi qulubihim minal adawah asyadidah, maka mereka akan menzahirkan permusuhan yang telah lama tersimpan di dalam hati mereka terhadap orang-orang Islam. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala melarang kita ataupun melarang orang-orang yang beriman daripada berkasih sayang, mesra, menolong, menyampaikan rahsia orang-orang beriman kepada orang-orang kafir, kerana hakikatnya dalam hati orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah Ta'ala ni
ada tersimpan kebencian, permusuhan terhadap kita. So kalau mereka sudah berjaya menguasai orang-orang beriman ni, mereka akan menzahirkan adawah itu. Mereka akan menzahirkan permusuhan yang amat keras itu terhadap orang-orang beriman. Sebelum mereka dapat menguasai orang-orang beriman, dia tidak nampakkan ni, dia simpan dalam hati dia. Tapi kalau dia dah menguasai orang beriman, maka ketika itulah dia akan menzahirkan. Saya ingat kita tidak perlu lagi menyebut satu persatu contoh yang sebegini, ya. Kita sendiri telah melihat, kita sendiri telah mengetahui bahawa apa yang Allah Ta'ala sebut ni benar-benar telah berlaku di banyak tempat, mulai daripada zaman dahulu kala sehinggakanlah ke hari ini. Kalau orang Islam sudah dikuasai oleh orang-orang kafir yang merupakan musuh-musuh Allah Ta'ala, yang mana mereka pembenci kepada agama Allah Ta'ala, maka pada ketika itulah mereka akan menzahirkan permusuhan mereka yang amat keras kepada orang-orang beriman. So oleh kerana itulah Allah Ta'ala melarang, janganlah memberi hati kepada mereka, jangan bekerjasama dengan mereka, jangan jadikan mereka sebagai ikutan, jangan berkongsi maklumat orang-orang beriman dengan mereka, kerana akhirnya nanti mereka akan menguasai orang beriman. Dan ketika mana itu berlaku, saat itulah mereka akan menzahirkan permusuhan mereka yang amat keras kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh kerana itulah pada ayat yang pertama tu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh-musuh kamu menjadi teman rapat kamu. Kerana kalau kamu berkawan rapat dengan mereka, kamu kongsi maklumat orang beriman, rahsia-rahsia orang beriman kepada mereka, kemudian mereka boleh menguasai orang beriman, maka pada ketika itu kamu kena bersiap sedia dengan permusuhan yang amat keras, yang amat dahsyat daripada mereka terhadap orang Islam. Mereka akan menzahirkan apa yang selama ini mereka simpan di dalam hati mereka. Baik, selain daripada itu, selepas mereka menzahirkan kebencian, permusuhan itu, selepas mereka menguasai tadi, lepas menguasai orang beriman, mereka akan menzahirkan kebencian, permusuhan itu. Selanjutnya apa lagi? Maka akan kebencian itu akan dinampakkan dalam bentuk tindakan. Apa kata Allah? وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. Mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Jadi kata Allah Ta'ala pada ayat ni, يَمُدُّ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بِالضَّرْبِ وَالْقَتْلِ. Tangan mereka pun akan mereka bebaskan kepada kamu bid-darbi wal qatl, dengan memukul bahkan membunuh kamu. Ya, kalau mereka sudah menguasai orang beriman, lalu mereka zahirkan permusuhan yang amat keras terhadap orang beriman, seterusnya mereka akan melakukan tindakan jahat seperti bid-darbi wal qatl. Dia akan bunuh, ya, dia akan pukul, dia akan bunuh, dia akan halau, dia akan lakukan tindakan-tindakan jahat secara nyata terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ini pun saya ingat kita tidak perlu nak bagi contoh lagi. Kenapa? Kerana kita telah pun sedia maklum begitu banyak contoh-contoh yang berlaku sejak daripada zaman dahulu kala lagi sampailah ke hari ini, ketika mana kuasa itu sudah ada pada orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah Ta'ala, lalu mereka menzahirkan permusuhan yang selama ini mereka simpan di dalam dada mereka, akhirnya mereka pun melakukan kezaliman terhadap orang beriman seperti bid-darbi wal qatl, ya, dengan tangan mereka memukul bahkan membunuh. Bahkan mereka akan membuat polisi-polisi yang amat merugikan orang-orang Islam.
Ini berlaku. Tangan dekat sini boleh langsung dengan tangan dia pukul, tapi tangan juga ada kalanya dimaknai secara majazi, iaitulah kuasa. Maka dengan kuasa yang mereka ada, mereka akan membuat pelbagai polisi untuk menekan Islam, menghancurkan Islam. Kenapa? Kerana permusuhan yang ada di dalam diri mereka yang telah disimpan begitu lama, lalu kemudian mereka zahirkan dan tampak dalam tindakan, perbuatan serta polisi yang mereka buat. Selain daripada itu, wa alsinatahum bisu, lisan mereka juga demikian, lidah mereka juga begitu, melakukan tindakan kejahatan, sehinggakan ucapan-ucapan keji terhadap orang Islam mereka keluarkan, ya, bulian-bulian keji terhadap orang Islam mereka ucapkan. Dan ini pun tak payah kita nak bagi contoh lagi, nak sebut satu persatu, kerana ini sesuatu yang sudah benar-benar berlaku, ya, dan kita mengetahui sendiri bagaimana perkara-perkara ini berlaku. Orang-orang Islam mereka buli dengan ucapan-ucapan yang amat keji, ya, wa alsinatahum bisyatmi wasab, ya, mereka memaki, mencaci orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Kalau sekarang ni mungkin bahasa ni kita sebut mereka melakukan bullying terhadap orang-orang Islam, ya, secara verbal, ya. Ada kalanya dengan perbuatan, ada kalanya mereka membuli orang Islam secara verbal. Zaman sekarang ni kita tengok ada media sosial lagi, tambah lagi dekat media sosial bagaimana mereka membuli orang-orang Islam. Begitulah Allah Ta'ala sebut. Puncak daripada itu semua, kata Allah pada hujung ayat ni, wa waddu law takfurun, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Qad tamannau an takfuru litakunu mithlahum, mereka sangat ingin supaya kamu orang-orang beriman ni menjadi kafir sehingga akan sama dengan mereka. So usaha mereka bagaimana mengkafirkan, mengeluarkan orang-orang beriman ni daripada keimanan mereka. Jadi apa yang membuat mereka benci dengan orang-orang beriman ni sebenarnya bukan kerana bangsa, bukan kerana warna kulit, bukan sebab-sebab yang lain, tetapi kerana beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang membuat mereka benci. Maka ketika mana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kisah Ashabul Ukhdud di dalam Al-Quran, yang mana lebih kurang ada sebanyak 20,000 orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dibakar di dalam satu parit longkang yang begitu besar. Allah Ta'ala sebut, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka tidaklah diseksa, dibakar dekat situ melainkan kerana mereka beriman kepada Allah. Ya, kita tak kacau mereka, kita tak ambil harta mereka, kita kita tak susahkan mereka, namun mereka benci dengan kita, tak suka dengan kita. Apa sebabnya? Illa ayyuminu billah, mereka benci hanya kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab utamanya, bukan sebab yang lain, bukan kerana suku bangsa, warna kulit, bahasa dan lain-lain, tak. Kerana kita beriman kepada Allah. Itulah punca kemarahan, kebencian mereka, sehingga kan matlamat utama mereka daripada dahulu sehinggakanlah akhir zaman, wa waddu law takfurun, ya, mereka ingin supaya kita menjadi kafir. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Al-Imam Az-Zamakhsyari, wa inna ma awradahu bi dzikril madi wa waddu, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk fi'lul madi kata wa waddu pada ayat ni, ya, yang bermakna mereka suka, mereka ingin, ya, ba'da an dzikri jawab asy-syarti bi lafzil mudhari', selepas menyebutkan dalam bentuk lafaz mudhari' law takfurun, ya. Alasannya apa, kata Al-Imam Asy-Syamakhsyari? Kata beliau,
li'annahum aradu kufrahum qabla kulli syai'. Kerana orang-orang kafir ni, musuh-musuh Allah Ta'ala ni, mereka menginginkan supaya orang-orang beriman ni menjadi kafir sebelum segala sesuatu, qabla kulli syai'. Jadi sebelum ada keinginan mereka yang lain-lain, sebelum ada tujuan mereka yang lain-lain, apa tujuan utama? Lau takfurun, macam mana supaya orang-orang beriman ni menjadi kafir. Itu matlamat utama mereka. Dan ini disokong oleh pelbagai ayat dalam Quran, seperti ayat Allah Ta'ala, wadda kathirun min ahlil kitabi, ya, kebanyakan daripada golongan ahlul kitab, iaitu golongan ahlul kitab yang tak beriman kepada Allah Ta'ala lah, mereka menginginkan apa? Supaya kita murtad, supaya kita jadi kafir, keluar daripada agama Islam. Jadi Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan, itulah keinginan mereka qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Apa itu? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin supaya orang-orang beriman itu menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga akan sama antara mereka dengan orang-orang beriman. Jadi ini yang tidak boleh berlaku. So ayat 2 ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita sekurang-kurangnya ada 3-4 alasan utama kenapa orang beriman ditegah Allah Ta'ala daripada menjadikan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah sebagai sahabat, kawan rapat, yang mana dia menyampaikan rahsia orang-orang beriman kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Yang pertama, kalau kita menjadikan mereka sebagai kawan rapat, sahabat, berkongsi maklumat dengan mereka, mereka akan menguasai kita. Kalau mereka menguasai kita, maka ketika itulah mereka akan menzahirkan permusuhan yang amat keras kepada kita. Yang kedua, kalau mereka sudah menguasai dan menzahirkan permusuhan yang amat keras kepada kita, mereka akan melakukan tindakan jahat dengan tangan mereka ataupun dengan kuasa mereka. Kemudian yang ketiga, lisan mereka pula tidak akan mereka jaga, sehingga akan ucapan-ucapan yang keluar daripada lidah mereka akan menyakitkan hati orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, ini yang paling buruk, mereka menginginkan macam mana supaya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni menjadi kafir, menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Baik, kita teruskan ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu beriman tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari akhirat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Ayat ni ada kaitan dia dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika mana Nabi SAW panggil sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, kenapa dia hantar surat kepada orang-orang musyrik yang ada dekat kota Mekah bahawa Nabi SAW telah pun mempersiapkan pasukan dan bala tentera untuk datang ke kota Mekah. Ketika mana Nabi tanya, kenapa engkau buat demikian wahai Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah menjawab, ya Rasulullah, orang-orang yang dekat Mekah tu masih ada hubungan kaum kerabat dengan aku, masih ada anak-anak dekat sana. Jadi dia kesian, dia takut kalau Nabi hantar tentera ke sana, mereka akan binasa, mereka akan hancur dan lain sebagainya. So itulah alasan Hatib bin Abi Balta'ah kenapa dia hantar surat melalui seorang wanita musyrikah yang musafir. Dalam surat itu dia nak memberitahu bahawa Rasulullah SAW hendak datang ke kota Mekah untuk membuka ataupun menaklukkan kota Mekah tersebut.
Maka Allah Ta'ala menjawab alasan Hatib bin Abi Balta'ah pada ayat 3 ni. Kata Allah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ya, tidak akan bermanfaat kepada kamu, tidak akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu, qarabatukum, kaum kerabat kamu, wala auladukum, begitu juga dengan anak-anak kamu, alladzina tawallawna al-kuffar, yang mana mereka ini bersama dengan orang-orang kafir. Jadi kaum kerabat kita yang ada hubungan rahim dengan kita seperti adik-beradik kita, anak-anak kita, itu semua tidak akan mendatangkan sedikit manfaat pun kepada kamu kalau mereka tidak beriman kepada Allah. So Allah Ta'ala nak bagi tahu, tak payah nak hantar surat tu, tak payah nak selamatkan mereka, tak payah nak tolong mereka. Kenapa demikian? Kerana mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun mereka adalah kaum kerabat, anak-anak, tetapi oleh kerana tidak beriman kepada Allah, mereka tidak sama sekali akan memberikan manfaat kepada kamu. Ayat ni juga mengajarkan kepada kita bahawa cinta kita mestilah kerana Allah. Cintailah seseorang kerana Allah dan bencilah kepada seseorang juga kerana Allah Ta'ala. Ya, maksudnya kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak patut untuk menaruh cinta kepadanya. Demikian juga kalau seseorang tu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, barulah kita boleh menaruh cinta kepadanya. Bencilah terhadap sesuatu kerana Allah Ta'ala membenci apa yang dia perbuat, dan cintailah seseorang kerana dia melakukan perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ni kaum kerabat Hatib bin Abi Balta'ah ni, ini tak beriman kepada Allah. Mereka malah membenci Islam, membenci Rasulullah SAW. Mereka bekerjasama dengan orang-orang kafir. Lalu Hatib bin Abi Balta'ah nak berkasih sayang dengan mereka, nak memberitahu kepada mereka bahawa Nabi hendak datang ke kota Mekah. So Allah Ta'ala sebut, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ya, kaum kerabat kamu, begitu juga dengan anak-anak kamu yang tidak beriman kepada Allah, sungguh tidak memberi sedikit manfaat pun kepada kamu. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, bahkan pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala memisahkan di antara kamu semua. Ya, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan memisahkan di antara kaum kerabat ni. Ya, Allah Ta'ala akan pisahkan. Allah Ta'ala tidak akan buat bersama-sama dengan mereka, ya, sehingga kan kaum kerabat ni tidak dapat tidak dapat memberi sebarang pertolongan. Ya, kenapa? Kerana pada hari kiamat Allah Ta'ala akan pisahkan mereka. Bukankah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, sampai seterusnya, yang mana ayat-ayat Allah Ta'ala tu menyatakan bahawa akan berpisah nanti pada hari kiamat. Ya, tidak akan bersama, sehingga kan tidak akan dapat mendatangkan sebarang manfaat kepada kita. Ya. Maka pengajaran penting bagi kita daripada ayat ni, auladuka wa arhamuka la yanfa'uka syai'an in tarakta amrallahi li ajalihim. Anak-anakmu, kaum kerabatmu yang ada hubungan darah dengan engkau, sungguh tidak akan memberi sebarang manfaat kepada engkau jika engkau meninggalkan perintah Allah Ta'ala kerana mereka. Ya, jadi berhati-hati dalam masalah ini. Ya, baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, wallahu bima ta'maluna basir.
dan Allah Ta'ala Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa segala yang kamu kerjakan, termasuklah apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dia menghantar surat secara senyap kepada melalui seorang wanita musyrikah yang hendak pergi menuju kota Mekah. Dia hantar secara senyap, tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha melihat. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat Jibril, supaya malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun panggil Ali, panggil Miqdad, panggil Zubair. Nabi suruh pergi mereka ambil surat tu daripada wanita tersebut. Maka tidak dapat kita bersembunyi daripada penglihatan Allah Ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala Maha melihat apa saja yang kamu perbuat. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 4 surah Al-Mumtahanah. Allah Ta'ala sebut, قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya ada contoh ikutan yang baik. Jadi pada ayat 3 tadi Allah Ta'ala sebut lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, kaum kerabat dan anak-anak kamu tidak memberi sebarang manfaat kepada kamu. Artinya kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak ada sedikit manfaat pun yang mereka dapat beri kepada kita. Seoleh kerana itu kita tidak perlu untuk menolong mereka kalau mereka menjadi musuh kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sebut Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, pada hari kiamat Allah Ta'ala akan pisahkan. Maka pada ayat 4 ni Allah Ta'ala mendatangkan satu contoh terbaik dalam perkara ini. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya ya adalah bagi kamu contoh teladan terbaik fi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikut Nabi Ibrahim ni? Idh qalu liqaumihim, ketika mana mereka berkata kepada kaum mereka. Ibrahim berkata kepada kaumnya di negeri Babylon, termasuk kaum Nabi Ibrahim ni keluarga beliau sendiri, keluarganya sendiri, ayahnya sendiri. Apa kata mereka? Kata Nabi Ibrahim dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna billah, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan ini kepada siapa? Kepada bapanya sendiri, kepada ahli keluarganya sendiri, kepada kaumnya sendiri. Dia berlepas diri. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu semua dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Sepatutnya inilah yang mesti dicontohi oleh Hatib bin Abi Balta'ah dan siapa sahaja selain Hatib bin Abi Balta'ah. Jangan nak bekerjasama
apatah lagi sampai ke tahap memberitahu rahsia orang-orang beriman kepada orang-orang kafir, walaupun mereka adalah mungkin ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kawan satu kampung kita. Tak boleh. Kenapa? Cinta mesti kerana Allah, benci juga mesti kerana Allah. Maka Ibrahim alaihissalam, walaupun mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan kaumnya, di sana ada ayahnya, di sana ada ahli keluarganya, tapi Ibrahim berkata, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu semua dan daripada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah. Ibrahim bukan sekadar mengatakan, kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Bukan sahaja itu, tetapi termasuk daripada kamu yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Maka kita perlu mengambil jarak. Mesti ada gap kita dengan mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah. Bukan sahaja kita menjauhkan diri, berlepas diri daripada Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah, tetapi kita juga mesti berlepas diri daripada orang-orang yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abada. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kami kufur ingkar segala penyembahan kamu, dan dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya. Ibrahim menyatakan prinsip yang sangat jelas dan sangat tegas. Kafarna bikum, kami kafir kepada kamu, kami ingkar kepada kamu, kami tidak akan pernah membenarkan, mempercayai apa yang kamu percayai itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan, dan zahir antara kami dengan kamu permusuhan, kemarahan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggakan kamu beriman kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ya, so ini contoh terbaik yang mesti dicontoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya tidak bekerjasama loyal dengan orang-orang musyrik ataupun orang kafir yang merupakan musuh Allah. Illa qawla Ibrahim li abih. Tetapi jangan dicontohi satu perkara daripada Nabi Ibrahim. Jadi walaupun Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sebut tadi uswatun hasanah, contoh teladan terbaik, tapi ada satu perkara yang tak boleh dicontoh daripada Nabi Ibrahim. Apa itu? Kata Nabi Ibrahim, illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, melainkan ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, aku akan memohonkan kepada Tuhanku untuk mengampunkan dosamu. Ya, wala wama amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak berkuasa menahan azab seksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Ya, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, kepadamulah kami berserah diri dan kepadamulah kami kembali, dan kepadamulah kami bertaubat dan kepadamulah kami kembali. Jadi ada satu perkara satu perkara yang tak boleh dicontohi daripada Nabi Ibrahim, iaitulah janji Ibrahim untuk mengistighfarkan, meminta ampunkan ayahnya Azar yang kafir kepada Allah Ta'ala. Itu tidak boleh, kerana kita tidak boleh meminta ampunkan dosa orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya boleh mengistighfarkan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang kafir. Ya. Kemudian salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, begitu juga pengikut-pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi orang-orang kafir ni ialah Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana, wahai Rabb kami, 'alaika tawakkalna, kepadamulah kami bertawakal, berserah diri, wa ilaika anabna, dan kepadamu sahajalah kami bertaubat, wa ilaikal masir, dan kepadamu sahajalah kami tempat kembali. Kemudian ayat 5 Allah Ta'ala melanjutkan doa orang-orang yang beriman, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengannya. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana Rabbana
innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ni doa sambungan kepada doa sebelum ni, ya. Maksud daripada doa ni, kata Al-Imam Ibn Kathir ialah Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, maksudnya ya Allah, janganlah jadikan orang-orang kafir itu berjaya menguasai kami sehingga kan mereka merasa bahawa mereka benar dan kami batil. Jadi salah satu doa yang sangat penting untuk kita pohon kepada Allah Ta'ala, bacalah doa ini, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tidak menjadikan kemenangan, kejayaan kepada orang kafir dalam menguasai kita, sehingga kan mereka menyangka bahawa mereka benar, ya, dan kita salah. Hari ini itu salah satu hujah setengah orang tidak mempercayai Islam. Kata mereka, kalau Islam itu betul, kenapa orang Islam tu miskin? Kenapa orang Islam tu terbelakang? Kenapa orang Islam tu tidak berjaya? Macam-macam. Jadi salah satu doa yang penting sangat untuk kita baca, bacalah doa ni, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca doa ni, Allah Ta'ala tidak beri kuasa kejayaan kepada orang kafir untuk menguasai kita sehingga akan mereka merasa benar dan kita salah. Pada masa yang sama, mintalah keampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita, kerana seringkali Allah Ta'ala beri kuasa kepada orang kafir sebab dosa kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, minta juga keampunan kepada Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa, maha kuasa lagi maha bijaksana. Mungkin sekadar ini sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dapat kita ambil pengajaran demi pengajaran daripada ayat Allah Ta'ala ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.